Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang diucapkan kepada anda semua penonton TV3. Sekarang ini anda sedang menonton Hello Doktor, siaran 30 Mei 2021 bersama saya, Hawa Rizwana Rizwan. Sebentar tadi pastinya ramai dalam kalangan anda sudah pun menonton sidang media bersama Menteri Kanan Pertahanan dan juga Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Harapnya memberi penerangan kepada kita semua bagaimana untuk menjalani total lockdown ataupun PKP selama 2 minggu ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, hari ini di Hello Doktor, kita bawakan topik pastinya berkaitan dengan situasi pandemik ketika ini, COVID-19, apa yang perlu anda tahu. Pasti ramai dalam kalangan anda yang sentiasa mengikuti perkembangan di TV3. Kebanyakan program kami sudah pun berkongsi mengenai COVID-19, kontak rapat dan sebagainya. Tetapi mungkin semakin pudar hari ini, tak apa, kita akan refresh kembali pengetahuan kita tentang COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika kita merupakan kontak rapat ataupun situasi bagaimana yang boleh menjadikan kita sebagai seorang kontak rapat. Baiklah, kita boleh terus saja bersama tetamu kita pada hari ini, iaitu Dr. Malasanti Santera Segapan, iaitu Pegawai Perubatan dari Jabatan Kecemasan Columbia Asia Hospital Ceras. Hello Doktor, salam sejahtera. Apa khabar? Doktor, maafkan saya. Kalau boleh Doktor unmute Doktor punya audio. Okey, sorry. Okey, baru boleh dengar. Semua di Hello Doktor. Salam sejahtera dan hai kepada semua, terutamanya kepada pengacara yang gorgeous. Doktor sekarang ini tular di laman media sosial pastinya untuk mengingatkan kepada pengikut-pengikut doktor mengenai COVID-19 ini. Melihat kepada situasi sekarang ini, semalam kesnya begitu banyak, 9,020 kes dan hari ini 6,999 kes. Jumlahnya masih banyak. Penerimaan doktor mengenai situasi terkini COVID-19 ni. Okey, sebenarnya saya sangat sedih, sangat pilu, tak tahu apa nak cakap, speechless sebenarnya. Saya tak nak perkara ini berlaku. Sebab tu ketika kes dalam lebih kurang 2,000, saya sebenarnya cuba menakut-nakutkan dengan saya berkata bahawa akan naik sampai 10,000. So duduk di rumah everyone yang menyebabkan saya viral. Tetapi keadaan yang berlaku hari ini, terutamanya yang paling banyak terkesan adalah golongan warga emas. Sangat menyebabkan saya rasa sedih dan pilu sebab ialah warga emas, mereka dah penat berkhidmat untuk keluarga, negara. Ini sepatutnya waktu untuk mereka rehat, berehat di rumah, bergembira bersama keluarga dan cucu. Dan kita sepatutnya melindungi golongan warga emas seperti itu, tanggungjawab kita sepatutnya. Tapi apa yang kita buat, kita bagi jangkitan kepada mereka sampai mereka terpaksa bermalam berminggu-minggu di hospital melalui kesakitan yang begitu banyak. Ya, ada yang meninggal, ajal maut di tangan Tuhan, saya faham. Tetapi yang sembuh dengan komplikasi jangka panjang, letih, lemah dan sebagainya, very sad. Kalau hari ini doktor kita tengok kes jumlah kematian pun tinggi, 79 kalau tak salah saya. Memang perlu kita ambil tahulah. Tetapi doktor, kalau kita lihat sekarang ini kes meningkat dengan begitu mendadak sekali. Semalam hampir 10,000. Apa puncanya doktor? Kalau kita lihat ada di artikel mengenai jangkitan sporadik, kalau doktor boleh kongsikan dengan bahasa yang lebih mudahnya mengenai jangkitan sporadik ni. Alright. Kes naik secara mendadak. Punca utamanya adalah kerana sebelum ni kita walaupun tidak digalakkan ziarah menziarahi, tidak dibenarkan ziarah menziarahi pada satu ketika, tetapi masyarakat masih berbuat demikian. Paling banyak berlaku, saya akan sebut dengan mudah, adalah sebab makan. Ramai yang keluar makan bersama di restoran, ramai yang makan bersama-sama di pejabat, ramai yang menziarahi ahli keluarga yang lain, tetangga dan sebagainya untuk makan. Jadi ketika makan ini adalah satu masa yang kita tak boleh pakai mask. Jadi ini yang menyebabkan COVID mengambil kesempatan untuk melompat daripada seorang kepada yang lagi satu. Dan bila bercerita tentang kes sporadik ni, kenapa kes sporadik berlaku sebenarnya? Kebanyakan kes adalah disebabkan
seseorang itu merahsiakan status dia. Merahsiakan yang dia sebenarnya kontak rapat yang sepatutnya berada dalam kuarantin. So dia mengingkari kuarantin tersebut dan pergi ke everywhere. Kedai, pasar raya, rumah kenalan. Jadi bila tiba-tiba dia positif, baru orang lain terkejut. Rupanya dia dalam kuarantin, kontak rapat sebelum ini. Termasuk ada juga yang positif tetapi masih menunggu KKM untuk datang dan pakaikan gelang. Ada yang telah dipakaikan gelang sepatutnya, hanya menunggu habis kuarantin ataupun menunggu untuk dibawa kepada pusat berisiko rendah dan sebagainya, tetapi mereka mengingkari kuarantin ini dan pergi ke entah mana-mana. Jadi sesiapa yang pergi ke tempat yang sama, contohnya restoran ataupun pasar raya, tempat awam sebegini, terdedah kepada jangkitan secara tidak langsung. Ini yang menyebabkan kes sporadik berlaku pada pendapat saya. Okey, maksudnya mereka yang merupakan kontak rapat ini tak menjalankan tanggungjawab mereka yang sepatutnya lah tidak kuarantin dan tidak terus melakukan ujian swab. Adakah bermaksud sekali kita tahu kita ini merupakan kontak rapat terus perlu melakukan ujian swab, doktor? Ataupun sekadar kuarantin saja? Okey, apabila anda kontak rapat seseorang yang disahkan positif COVID-19, ada beberapa kriteria yang kita perlu analisis untuk memastikan bahawa seseorang itu kontak rapat ataupun casual contact dan sebagainya. Jika telah memenuhi kriteria kontak rapat, seseorang itu wajib menghabiskan kuarantin paling kurang 10 hari. Jika tiada gejala, jika ada gejala, maka akan bertambah 4 hari. Tambah lagi 4 hari. Dia ada kriteria dia. Biasanya kita nak cukupkan 10 hari daripada bermulanya gejala. Okey. Lepas tu, swab pula seperti yang Hawa tanya tadi. Swab yang pertama adalah pada hari kedua daripada 10 hari itu. So hari kedua daripada kontak dengan orang yang positif. Tapi biasanya bila kita tahu kita kontak rapat dah 6 hari saya jumpa dia, dah 4 hari saya jumpa dia. Jadi boleh swab serta-merta sebab kita dah melepasi hari kedua tersebut. Dan teruskan kuarantin. Walaupun swab pertama tu negatif, jangan keluar daripada kuarantin. Sangat penting. Selagi belum habis tempoh kuarantin. Ya, betul. Saya ambil aktiviti kita. Kalau FB live saya dah berceloteh dah. Walaupun swab pertama negatif, jangan keluar daripada kuarantin. Sebab virus COVID-19 ini ataupun virus lain ada sesuatu yang kita panggil incubation period. So dia tengah berehat dulu. So swab kedua perlu diambil pada hari ke-8 kuarantin anda dan biasanya dia akan keluar hari ke-9. Kalau buat dekat swasta nak buat dekat hari ke-9, hari ke-10 pun boleh juga. Baik, doktor. Alright. Doktor, banyak lagi yang kita nak tahu mengenai kontak rapat dan sebagainya, tetapi sebelum itu kita nak berehat dulu seketika. Kepada anda semua penonton Hello Doktor, jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. Shopee 66 Awesome Show. Jom berhibur dengan selebriti kegemaran anda. Dapatkan penghantaran percuma, diskaun hebat dan juga voucher untuk hebat 66. Main dan menangi shilling Shopee dan hadiah-hadiah hebat. 6 Jun 9 malam hanya di saluran berikut. Anda mencari kaedah yang menjimatkan kos untuk berhubung semula dengan pelanggan dan kembali berniaga? Atau anda mencari penyelesaian pengiklanan kreatif untuk mendekati pelanggan anda? Jawapannya ada di Reconnect 2021. Daftar percuma 30 minit perundingan maya dan kami akan tunjukkan cara TV dapat meningkatkan jualan anda dengan pantas melalui penyelesaian mampu milik dan terbukti. Potongan sehingga 80% daripada kadar biasa. Daftar di rsvpreconnect.com dan kami akan bantu anda kembali berniaga. Ya, segalanya apa yang perlu anda tahu mengenai COVID-19 hanya di Hello Doktor pada hari ini. Baiklah, kita akan terus bersama tetamu kita dalam talian seterusnya, seorang petugas barisan hadapan. Kita bersama dengan Puan Werdawati Basar, penyelia jururawat yang sekarang ini berada di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 di MAIPS. Baik Puan, boleh dengar saya di studio? Puan, kalau boleh kita unmute audio tu. Hello, Puan Werdawati. Kalau boleh unmute audio tu, kalau... Ya, okey, baru kita boleh dengar. Baik Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan, bagaimana situasi dekat sana sekarang ni Puan?
Okey. Sekarang saya berada di Hall D1 di mana di sini ditempatkan pesakit-pesakit perempuan untuk warga Malaysia dan bukan warga. Bersama di sini juga ditempatkan kanak-kanak yang mempunyai jangkitan COVID-19. Ya. Puan, Dan, pastinya... untuk sekarang, Ya. ya. Okey, pastinya sekarang ini semua orang tahu tentang situasi di sana bagi golongan dewasa. Tetapi persoalannya, kalau kanak-kanak yang ditempatkan di MAIB, bagaimana cara pengendaliannya di sana untuk kanak-kanak? Boleh ulang semula? Okey, di sana bagaimana cara pengendalian untuk pesakit positif COVID-19 kanak-kanak? Untuk kanak-kanak di sini sebenarnya dia ditempatkan bersama ibu dan kebanyakan kanak-kanak di sini memang dalam kategori 1. So kita pemantauan setiap hari untuk kanak-kanak ni kita jururawat kita akan membuat vital sign untuk memastikan kesihatan kanak-kanak. Puan, kalau boleh bawa penonton-penonton Hello Doktor untuk lihat keadaan di sana. Kalau boleh kita lihat kawasan yang menempatkan kanak-kanak tu, boleh ke? Hello. Maaf, tak berapa clear dia punya audio, tak berapa jelas. Okey Puan, kalau boleh Puan bawakan... Puan di sini kan? Puan? Okey, ini adalah situasi di Hall D1 di mana di sini ada ibu pesakit bersama saya. Ya. Puan Husna dan anaknya Mariam. yang berusia 5 tahun. 4 tahun, maaf. Ini Mariam Irdina ya? Okey, baik. Puan Wirdawati, bagaimana pula kalau dengan kes anaknya positif COVID-19 tetapi ibu bapanya negatif? Bagaimana kalau dikendalikan di sana? Puan Wirdawati, dapat dengar saya di studio? Ya. Okey, maafkan saya, kita ada sedikit gangguan di talian. Tapi kita teruskan saja bersama Dr. Mala. Pastinya anda juga mahu tahu mengenai COVID-19 ataupun mengenai kontak rapat COVID-19. Kita sambung perbincangan kita tadi ya, Doktor. Baik Doktor, kita dah tahu situasinya bagaimana kalau seseorang ini merupakan kontak rapat kepada mereka yang positif. Baiklah, contoh situasi A positif, B merupakan kontak rapat dan C berjumpa dengan B. Belum lagi tahu status B ini positif ataupun tidak. Adakah C ini juga perlu dikuarantin? Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. B perlu menjalani kuarantin. C kena tunggu swab pertama B. Bila swab pertama B negatif, C boleh pergi ke kerja dan pulang. Baik. Ketika di kerja, declarekan yang dia ada kontak yang sekarang dalam kuarantin tetapi negatif, masih menghabiskan kuarantin. Dia kena jaga SOP, pastikan dia dah tak kontak rapat dengan orang lain seperti makan, buka mas di tempat kerja dan sebagainya. Bagaimana pula kalau B tu ada simptom ataupun gejala dia? Adakah C tu perlu terus dikuarantin? Kalau B itu ada simptom seperti apa yang kita panggil SARI lah ya, yang memang simptom paru-paru, memang batuk, sesama dan sebagainya, lebih baik di kuarantin. Dan sebenarnya kuarantin ni sebenarnya macam kalau office work lebih baik bekerja dari rumah. Kalau macam frontliner yang terpaksa pergi ke kerja, masih pergi ke kerja tapi jaga SOP. Pastikan tidak menjangkiti orang lain dah. So pejabat masing-masing akan ada dia punya SOPs and what not. Kalau bukan close contact lagi, kita tak boleh suruh semua orang kuarantin kan, nanti semua tak produktif pula negara. Jadi kita kena balance.
Tadi kalau kita lihat di sidang media oleh Menteri Kanan Keselamatan juga ada beritahu bahawa beliau menerima banyak mesej di laman sosial menyatakan bahawa majikan tetap menyuruh staf ataupun kaki tangan pergi bekerja walaupun mempunyai simptom ataupun walaupun merupakan kontak rapat. Bagaimana komen doktor mengenai situasi sebegini? Salah ya, kalau kontak rapat tak boleh pergi ke kerja, kena kuarantin. Kalau sudah disahkan positif COVID-19 juga tidak boleh pergi ke kerja. Yang disahkan positif ni ya, kalau anda disuruh pergi ke kerja dengan memakai double mask dan dijauhkan daripada orang lain dan sebagainya, jangan setuju. Ia adalah sesuatu salah ya. COVID-19 ni ada dua bahagian. Apabila anda disahkan positif, satu adalah anda menjangkiti orang lain. Satu lagi, anda juga nak menjaga diri anda sendiri, memantau simptom anda, memastikan anda fit dan sihat supaya jangkitan itu tidak melarat. Jadi, itu berkeras. Jika perlu, kalau masih disuruh, simpan semua bukti-bukti yang mana anda masih disuruh pergi ke kerja dan laporkan kepada pejabat kesihatan daerah yang berdekatan dengan anda. Nombor telefon ada di luar sana ataupun boleh telefon terus kepada Jabatan Kesihatan Negeri berkenaan ataupun boleh call MKN dan buat aduan. Dan saya sebagai seorang yang selalu viral, saya rasa tak salah kalau korang viralkan perkara itu. Sebab seperti yang Hawa cakap tadi, Dato' Ismail Sabri pun berkata dia banyak baca di media sosial. Jadi bila kita bawa ke media sosial, tapi itu sepatutnya menjadi sesuatu yang usaha yang terakhir lah dan tak boleh ada cara lain. Dan tak salah jika diviralkan. Jika anda kontak rapat ataupun positif, jangan pergi ke kerja, tolong berkeras dan jangan takut akan dilucutkan jawatan ataupun hilang kerja sebab anda boleh bawa kes tersebut kepada pejabat buruk. Okey, baik. Doktor, kalau seseorang itu tiba-tiba dapat tahu dia merupakan seorang pesakit positif COVID-19, lazimnya perkara yang perasaan yang kita rasa dulu adalah panik, adalah takut dan juga kecewa. Tapi langkah pertama yang perlu dilakukan jika tahu seseorang itu merupakan pesakit positif COVID-19, doktor. Okey, langkah pertama yang perlu buat adalah bertenang. Benda pertama sekali, bertenang, sabar dan benda yang saya akan nasihatkan adalah kamu akan terima panggilan telefon kan biasanya bila dah buat swab dan sebagainya. Sahkan balik yang itu adalah keputusan kamu dengan minta verification dari segi nama penuh beserta dengan binti anak perempuan dan sebagainya dan juga nombor kad pengenalan. Minta pengesahan penuh daripada orang yang notify kepada anda. Itu perkara yang pertama ya. Jadi bila dah confirm anda positif, yang pertama sekali ialah apa yang kita sebut muhasabah diri lah ya. Sabar dulu, jangan blame diri sendiri, jangan apa yang orang kata, jangan self blame dan terima dulu diagnosis tersebut. Yang berikutnya, kamu kena cari di tempat untuk kamu kuarantin. Asingkan diri daripada keluarga, dapatkan bilik dan dapatkan peralatan seperti peralatan makanan, peralatan tandas, ambil botol air, charger, laptop dan semuanya dan boleh pergi ke bilik anda. Lepas tu apa anda perlu buat adalah pergi dekat MySejahtera, update dekat sana status yang anda positif. So pergi dekat ikon yang mengatakan status. Daripada sana, isikan semua detail yang diminta dan confirmkan yang status anda adalah positif COVID-19. Dan kemudian yang paling penting yang semua orang kena buat adalah maklumkan kepada kontak rapat anda. Okey, baiklah. Tambah-tambah sekarang ni kita juga ada laman media sosial di mana kita boleh terus saja mesej kepada rakan-rakan yang merupakan kontak rapat kepada kita. Baiklah Dr. Mala, kita di Hello Doktor ingin berehat seketika. Selepas ini kita akan bawakan lagi apa yang perlu anda tahu mengenai COVID-19 di Hello Doktor seketika nanti. Terima kasih kerana masih bersama kami di Hello Doktor. Baiklah, segalanya mengenai COVID-19 hari ini. Tadi Dr. Mala pun sudah kongsikan mengenai apa yang perlu anda lakukan jika merupakan seorang kontak rapat ataupun disahkan positif COVID-19. Baiklah, kita mahu sekali lagi ke MAIPS bersama Puan Wirda Wati.
Oh, maafkan saya, kita akan terus bersama dengan Cik Nur Hazika Shazza Nur Faizal, iaitu pesakit COVID-19 yang berada di sana. Hello, Assalamualaikum Cik Shazza. Cik Shazza, kalau boleh tolong unmute audio tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Cik Shazza dah berapa hari di MAIPS? Dah masuk hari ni dah 3 hari. Sudah 3 hari. Okey, jangkitan COVID-19 tu dapat dari siapa Cik Shazza? Adakah orang terdekat? Daripada tempat kerja. Saya seorang guru dan saya dapat saya kena jangkitan daripada student. Okey. Apa yang membuatkan Cik Shazza pergi melakukan ujian swab? Adakah disebabkan ada simptomnya ataupun tahu Cik Shazza merupakan kontak rapat? Kalau boleh kongsikan pengalamannya. Okey. Saya bila saya bekerja tu, bila dapat tahu student tu dapat jangkitan daripada atuk dia, kami satu sekolah, staff semua, student semua turun ke CAC Stadium Melawati Shah Alam untuk buat swab test. Dan saya merupakan close contact yang menjaga budak tu full day daripada pagi hingga ke petang. Baik. So saya sangat risau tentang kesihatan saya, jadi saya pergi untuk check. Okey, kalau termasuk dengan hari ini, dah hari ke berapa sejak ujian swab ataupun sejak jangkitan? So sejak jangkitan dah 8-9 hari macam tu. Okey, ada rasa apa-apa simptom yang berkaitan dengan COVID ni ke Cik Shazza? Ada. Masa time saya kena tu, demam 2-3 hari. Lepas tu pening-pening, tapi diri bau dan rasa alhamdulillah still ada lagi. Cuma antibody tak kuat lah. Okey, kalau boleh dikongsikan apa aktiviti yang dilakukan di sana sudah 3 hari kan? Perkongsian anda sendiri di MAIPS. Dekat sini sangat-sangat best. Best macam mana tu? Sangat best. Betul, macam holiday. Sebab ramai sebenarnya bila dah dijangkiti COVID-19 ni takut nak ke MAIPS. Kalau boleh nak tahu apa yang best tu di sana Cik Shazza? Dekat sini best sangat. Dia macam walaupun kita lockdown tapi kita dalam macam pada masa yang sama, kat sini saya dapat menikmati walaupun kita rasa kita dijangkiti COVID-19, ialah yang agak sekarang ni kes meningkat, yang agak teruk, tapi dekat sini saya tak rasa kesorangan. Saya ada wanita-wanita, ibu mengandung, kanak-kanak yang lain juga. So saya tak rasa kesorangan. Saya rasa ada orang di belakang saya, support saya kat sini. Dekat sini doktor frontliner sangat-sangat membantu, sangat sabar dalam mengelola, dalam membantu pesakit-pesakit COVID kat sini. Lebih diutamakan warga tua, warga emas lah. Dan ibu mengandung lah, dan ada kanak-kanak. Kat sini kat sini makanan sedap. Sangat-sangat sedap. Baik. Okey. Jadi yalah, siapa yang masuk sini tak perlu risau. Terima kasih banyak Cik Shazza atas perkongsian, dan kami di Hello Doktor doakan semoga Cik Shazza cepat-cepat sembuh ya, insya-Allah. Jaga InsyaAllah. diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baiklah, itu pengalaman Cik Shazza. Nampaknya beliau gembira di sana. Namun kita doakan semoga beliau cepat-cepat sembuh dan dapat kembali bekerja seperti biasa. Baiklah, Dr. Mala masih di talian bersama kita. Baik, Doktor. Apa sebenarnya antara tanggapan salah mengenai COVID-19 ini? Okey, tanggapan salah yang paling biasa adalah menganggap bahawa COVID tiada pada kawan-kawan saya. COVID tiada pada ahli keluarga saya. COVID tiada pada kalau saya kenal orang tu, okey, saya takkan dapat COVID. Tapi dengan orang asing, contohnya dekat pasar raya, bila ada orang datang dekat dengan kita, dalam LRT, bila orang dekat dengan kita takut sangat. Tapi bila dah sampai kedai makan, jumpa 10-14 kawan-kawan yang datang daripada rumah lain, bekerja di tempat lain, kita terus happy, excited, cabut mask, makan sama-sama, duduk lepak, sembang, ambil gambar, apa semua, kita happy dah.
Lepas tu bila balik kita takut semula. Sebenarnya sepanjang perjalanan tu tak ada apa-apa pun. Ketika duduk dengan kawan-kawan tu yang dapat tu. Dan sama juga bila kita melawat sanak saudara ataupun apa-apa lawatan, kita masuk dalam rumah mereka duduk sembang, di luar kita takut. Tapi bila kita jumpa orang yang kita kenal, kita jadi tak takut. Jadi ini adalah tanggapan yang paling salah yang menyebabkan kes naik mencanak-canak hari ini. Janganlah leka kalau boleh ya, doktor. Baik, doktor, seterusnya biasanya kalau kita dengar mengenai COVID-19 ini, lazimnya risiko tinggi adalah mereka yang mempunyai penyakit kronik ataupun golongan warga emas. Selain daripada itu, siapa lagi golongan yang berisiko tinggi untuk dijangkiti COVID-19 ini ataupun risiko untuk kematian? Okey, sebenarnya bila kita tengok data yang lebih berisiko tinggi untuk dapat komplikasi yang teruk dan sehingga membawa kematian adalah mereka yang berumur. Ini adalah kerana organ-organ mereka sudah tidak berfungsi sama seperti orang yang lebih muda. Fungsi-fungsi organ dia macam dah kurang sikit. Tetapi orang yang kita panggil obese, orang yang berat badannya lebih tinggi daripada biasa pun berisiko tinggi juga. Walaupun mereka tiada penyakit kronik yang lain, sebab kadang-kadang most of the time orang yang obesity ini walaupun dia tiada penyakit sebelum ini, sebenarnya mungkin ada tapi tak pernah check. Sebab orang yang obes dia lebih terdedah kepada penyakit kronik seperti kolesterol tinggi, kencing manis dan sebagainya. Dan juga golongan yang berisiko tinggi adalah wanita mengandung. Mereka ni juga golongan berisiko tinggi. Dan of course tak boleh nak deny, lagi satu golongan yang sangat berisiko tinggi adalah mereka yang mempunyai masalah seperti kanser yang masih dalam rawatan, penyakit autoimun dan sebagainya. Orang yang memang imun dia agak rendah, pernah dapat TB, ada immunocompromisation. Jadi ini adalah golongan yang lebih berisiko tinggi. Tetapi bila kita tengok ada juga yang 18 tahun tiada apa-apa masalah kronik tiba-tiba meninggal. 35 tahun tiada masalah kronik berada di ICU, sangat teruk. Jadi itu ada juga apa situasinya, doktor? Sorry? Kalau macam tu, apa pula situasinya? Okey, itu yang kita sebut. Sebenarnya kita tak tahu kenapa daripada 10 orang yang umur sama okey, tapi orang yang ke-11 ni tiba-tiba jadi teruk. Itu adalah perkara-perkara yang sains masih belum ungkap, tak boleh nak explore lagi. Those are secret yang God keeps. So memang ada golongan yang muda pun yang tiba-tiba jadi teruk, yang tiba-tiba sampai perlu duduk di ICU, yang tiba-tiba sampai paru-parunya mula gagal. Ada golongan muda yang jadi sebegitu. Jadi tak semestinya saya muda, saya tak ada penyakit kronik, BMI saya okey, jadi saya nak keluar sahaja. Okeylah, datanglah COVID pada saya. No, it doesn't work that way. Memang tak dapat kita jangka lah. Tak dapat jangka. Itu adalah secret yang masih sains pun tak dapat nak explore, dan itu adalah secret yang Tuhan yang simpan. Doktor, kita ada soalan daripada rakan selebriti kita. Jom kita dengarkan dulu. Wow, okey. Hello doktor. Sekarang ni saya nak tahu apa beza ujian RTK dan ujian PCR. Itu dia, Doktor. Fahrin Ahmad bertanyakan apa beza ujian RTK dan juga PCR. Teruskan, Doktor. Okey. Perbezaan yang paling ketara adalah RTK ni rapid. Nama R tu adalah untuk rapid. Macam rapid KL lah kan, dia laju rapid. Dan RT-PCR ni dia sesuatu yang betul-betul melalui proses makmal yang kompleks. So RTK ni dia cepat, dalam 1-2 jam dah boleh dapat result. RT-PCR ni makan masa biasanya 24 hingga 72 jam bergantung kepada pusat tersebut. Okey, RTK ni dia adalah sesuatu yang kita ambil sampel, celup dengan reagen tu, masuk atas strip, keluar result. Macam urine pregnancy test. Very simple. Jadi apakah kelemahan RTK ini adalah ketepatan dia ataupun accuracy dia lebih rendah daripada yang sepatutnya ataupun lebih rendah daripada PCR. Okey, RTK, contohnya kita ada 200 orang yang kita swab test. Daripada 200 orang ni, sepatutnya 100 orang yang positif COVID. Tapi RTK hanya boleh detect 85 hingga 90 orang yang positif. Yang baki 10 hingga 15 orang tu RTK ni terlepas pandang. Dia memberi result negatif. Jadi apa berlaku kepada 10 hingga 15 orang ni? Mereka keluar mereka balik ke kehidupan normal lah. Contohnya dalam satu grup tu
ada beberapa orang ni, contohnya Upin, Ipin, Memi, mereka ni sepatutnya positif, tetapi bacaan memberikan mereka bacaan negatif. Jadi mereka pun pergi ke sekolah macam biasa, jumpalah dengan Susanti, Jakjit, semua dah menjangkiti. Jadi ini adalah kelemahan RTK sebab ketepatan dia lebih sedikit daripada PCR. Jadi kami di hospital memang tidak menyarankan tes RTK untuk kontak rapat, terutamanya jika bergejala, kena buat PCR. RTK ni lebih kepada untuk screening secara besar-besaran di sesuatu tempat yang mana walaupun dah keluar result, mereka akan masih menjalani kuarantin dan sebagainya. Okey, baik. Itu penerangan yang cukup jelas mengenai bezanya RTK dan juga PCR. Sebab rata-rata yang kontak rapat ni tak tahu nak buat yang mana dulu. Sekarang kita dah tahu ya, Doktor. Baiklah, Dr. Mala dan juga ada semua penonton. Kita di Hello Doktor ingin berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Baiklah, kami nak ucapkan terima kasih kepada anda semua penonton yang bertanyakan soalan di Facebook Hello Doktor TV3. Kita nak terus tanyakan kepada doktor kita pada hari ini soalan-soalan anda. Okey, baik, kita lihat soalan terpilih yang boleh kita tanyakan kepada Dr. Mala. Persoalan saya, kalau ada ahli keluarga kita positif dan berapakah tempoh masa untuk ahli keluarga lain boleh tinggal sekali dalam rumah tersebut, terutama ahli keluarga yang berumur 90 tahun. Baiklah, ini situasi di mana semua duduk satu rumah, tinggal sekali dan seorang didapati positif tetapi perlu dikuarantin di rumah. Nasihat Dr. Mala. Okey, nasihat saya adalah yang positif tu sepatutnya cari tempat lain untuk kuarantin. Kalau boleh jangan kuarantin bersama dengan ada opah 90 tahun tu, jangan kuarantin dengan dia. Ataupun bawa yang berisiko tinggi, yang opah tu yang berumur ada masalah kronik, bawa mereka pergi duduk di rumah lain. Ini pernah berlaku pada rakan saya sendiri. Memang kami suruh dia bawa, hantar orang pergi kat rumah lain and then mereka pun kena kuarantin jugalah sebenarnya. Alternatifnya adalah declare kepada pejabat kesihatan daerah anda tidak tempat yang sesuai untuk dikuarantin. Minta untuk bawa ke pusat kuarantin risiko rendah supaya anda tidak merisikokan orang lain dan dalam rumah tersebut dan diri anda sendiri ya, sebab kadang-kadang kuarantin dalam rumah ni boleh jadi masalah untuk 100% kuarantin. Itu yang kita risau tu. Kalau rumah yang betul-betul besar, ada 8 bilik, ada 16 tandas, tak apa. Kalau facility tu agak limited, then better cari alternatif lain. Itu nasihat saya. Baik, Doktor. Tetapi kalau keadaannya di mana sukar ataupun tidak boleh nak keluarkan warga emas yang berumur 90 tahun itu, terpaksa duduk sekali, adakah kuarantin di bilik sahaja boleh dengan SOP yang begitu ketat sekali dalam rumah sendiri? Terpaksalah kalau memang tak boleh dibawa ke pusat kuarantin ataupun memang tak boleh keluar, dan yang seorang yang positif tu duduk di bilik dia dan yang tolong hantarkan makanan dan tolong buat tu, kalau boleh janganlah risikokan yang berumur 90 tahun tu. Bagi umpan rekat, orang lain, ahli keluarga lain di situ yang tolong handlekan adik yang positif ni. Dan pastikan kesihatan orang lain sebab orang lain dalam rumah tu automatically jadi kontak rapat pula. Jadi kadang-kadang bila tolong nak hantar ke rumah lain pun, orang lain pun jadi macam tak boleh, takut dan sebagainya. Jadi jaga kesihatan dan pantau kesihatan orang lain dalam rumah tu secara closely. Kena cakna kesihatan dia, sikit ada perubahan pun terus dapatkan rawatan dengan segera. Sebab keluarga emas ni memang sangat-sangat cepat jadi kritikal sebenarnya. Baik, Doktor. Sebelum ini saya pernah lihat satu video di laman sosial yang menunjukkan pesakit COVID-19 ditiarap. Kenapa tu, Doktor? Okey, ini kita sebut prone position. Kita baringkan mereka secara meniarap. Okey, ini sebenarnya ia adalah untuk deliver more oxygen, kita panggil. Kita nak benarkan paru-paru kembang dengan lebih banyak dan membolehkan lebih banyak. Okey, bila kita tengok visual ni gambar yang dekat atas tu, itu adalah bila seseorang baring terlentang. Jadi bila seorang baring terlentang, paru-paru yang di bahagian atas dia kembang terlampau banyak dan menghimpit paru-paru yang di bawah. Jadi paru-paru yang di bawah kuncup. Jadi oksigen sampai ke paru-paru tak maksimum yang kita nak. Dekat visual yang di bawah tu, bila kita bagi mereka tidur meniara, apa berlaku?
paru-paru yang di atas dan di bawah kembang hampir sama rata, hampir serupa. Jadi oksigen yang sampai ke bahagian hujung paru-paru ataupun bawah paru-paru adalah maksimum yang boleh ataupun optimum yang boleh. Jadi lebih banyak oksigen dapat dideliver sekaligus memberikan lebih banyak ruang untuk paru-paru kembang, alveoli kembang dan memulihkan paru-paru itu sebenarnya. Jadi yang kuarantin kat rumah pun saya pun ada buat video sebenarnya, saya dah embedkan dekat saya punya YouTube channel, boleh tengok. Yang kuarantin di rumah ketika menunggu result dan sebagainya boleh buat exercise paru-paru dan tidur secara menyerap untuk membantu diri sendiri sebenarnya. Okey, baik doktor. Doktor, sekarang ni kita risau juga dengan adanya varian-varian baru ni. Kalau boleh doktor terangkan dengan lebih jelas tentang varian baru COVID-19 ni doktor? Okey, varian baru ni kita sebut variant of concern lah. Dia ada 3 stages. VOC ya? Variant of concern dengan variant of high concern interest. So variant of interest ni bila kita tengok ada sesuatu jangkitan dekat satu tempat tu macam berubah pattern dia, lagi laju, lagi cepat. Jadi kita minat lah nak tengok variant of interest. Variant of concern apabila ia memenuhi beberapa ciri-ciri termasuk jangkitan berlaku lebih cepat ataupun lebih laju daripada biasa, yang pertama. Yang kedua, gejala yang dihidapi oleh seseorang pesakit itu lebih teruk, komplikasi pun lebih teruk juga. Ujian lebih sukar untuk detect positivity tersebut, nak detect COVID tu. Dan juga ciri-ciri keempat adalah vaksin ataupun rawatan kurang berkesan daripada biasa. Okey, apa sebenarnya concern ni sebenarnya adalah COVID tu COVID-19 ataupun SARS-CoV-2 tu dia berubah dia punya genomic sequence tu ataupun dia punya ejaan benih dia tu berubah. Contohnya COVID COVID. Jadi kita baca COVID, dia berubah satu huruf je sebenarnya, daripada COVID dia jadi COVID, dia jadi COVID, dia jadi K. Jadi bila dia kepada K, dia masih mungkin tak jadi variant of concern sebab dia tak banyak beza. Walaupun dia berubah, dia tak mengubah rawatan, kita masih sebut dengan nada yang sama COVID juga, jadi no problem. Tapi dia ada problem apabila COVID tu berubah menjadi C tu berubah menjadi, contohnya jadi B, jadi Bobby. Jadi apabila kita buat swab test, dia tak boleh nak detect sebab satu je huruf yang berubah tu sebenarnya, ataupun daripada COVID V jadi hilang, dia jadi COVID. Kita panggil deletion. So dia terus berubah dari segi dia punya rupa bentuk, dia punya asas tu. Jadi kita tak boleh nak detect, rawatan pun tak boleh nak sampai. Contohnya manusia lah, sama manusia tapi ada satu tanduk saja. Walaupun dia ada beza dia satu je, ada satu tanduk saja, tetapi manusia yang bertanduk satu tu akan menjadi manusia yang paling susah lah untuk dilawan sebab dia dah mengalami mutasi, contohnya lah. Jadi ini yang sebenarnya berlaku dengan variant of concern. Dia ada perubahan pada bentuk genomik yang menyebabkan pengesanan kes lebih susah dan juga rawatan menjadi lebih sukar. Itu yang berlaku. Itu adalah variant of concern sebenarnya. Terima kasih Dr. Mala, penerangan yang cukup jelas mengenai pelbagai aspek dalam COVID-19 ni. Nampaknya masa cukup mencemburui kita. Nasihat doktor kepada semua penonton Hello Doktor, semua masyarakat Malaysia, bagaimana untuk mereka manfaatkan total lockdown ini untuk sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Kata-kata akhir dari Dr. Mala. Okey, kata-kata akhir dari saya simple sahaja. Buat masa sekarang, semua orang di sekeliling kita mungkin pembawa COVID, mungkin positif COVID, mungkin kontak rapat COVID. Besok dia akan tahu dia positif ataupun lusa dia akan tahu dia kontak rapat. Jadi ke mana-mana anda pergi, pedang anda adalah mask. Pakai mask dengan betul, pastikan hidung ditutup sehingga ke bawah dagu, menutupi bahagian muka ni, pastikan dia ketat. Kalau pakai mask macam ni, tak guna. Kalau pakai mask macam ni pun tak guna juga. Kalau pakai mask macam ni pun tak guna juga. Alright, so pastikan pemakaian mask itu tepat sebab mask ini adalah pedang yang paling penting sekali. Perisai anda adalah hand sanitizer. Walaupun anda tersentuh permukaan yang ada COVID, kalau dah sampai kat tangan, anda dah sanitize, anda dah bunuh COVID tu, COVID tak boleh pergi ke dalam badan anda. Dia hilang di kulit sahaja. Dan 1 meter adalah perlindungan yang terbaik. Nak 1,5 meter, nak 2 meter pun boleh, tapi sejauh yang mungkin supaya walaupun COVID tu tersembur keluar, tak sembuh atas kita. Dia jatuh ke atas lantai. So ini je
entahlah lockdown ke tak lockdown ke, gunakan 3 cara ini, pedang dan perisai yang terbaik untuk memutuskan rantai jangkitan ini. Dan yang paling-paling penting sekali, one last message from me, dengan kes makin banyak kematian, makin banyak, saya rasa ramai yang panik sebenarnya. Jadi saya minta semua orang, semua keluarga, semua warganet di media sosial, spread more positivity, sayangi satu sama lain, sebarkan semua vibes yang positif supaya kita semua dapat jaga diri kita dari segi kesihatan awam dan juga kesihatan mental. Baiklah, rakyat Malaysia, kita boleh sama-sama putuskan rantaian COVID-19. Terima kasih banyak diucapkan kepada Dr. Malasanti Santera Segapan yang cukup bertenaga dari awal siaran sampailah sekarang. Terima kasih doktor, jaga diri ya. Baiklah, kepada anda semua penonton Hello Doktor, terima kasih kerana terus setia bersama kami. Jaga diri semua. Kita jumpa lagi pada hari Ahad depan jam 5.30 petang. Saya Hawa Rizwana Rizwan. Assalamualaikum.